Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Macam mana puasa? Okey juga. Macam yang saya cakap di episod yang lalu, bulan puasa bulan mulia ini kita akan meriahkan konten di Kupi-Kupi Go dengan pelbagai perkongsian ilmiah yang menarik. Dan hari ini saya ingin berkongsi kisah tentang para nabi dan juga haiwan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Daripada kisah Nabi Sulaiman mendengar semut bercakap, sehinggalah kisah seekor gagak yang mengajar anak Nabi Adam menguburkan saudaranya ketika berlaku kes pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. 5. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Kita mulakan dengan kisah Nabi Yunus yang diutuskan kepada kaum Ninawa yang tinggal di daerah Mosul, Iraq. Nabi Yunus bukanlah satu-satunya nabi yang pernah dihantar di kalangan kaum Ninawa. Namun begitu, mereka telah menolak berkali-kali utusan-utusan yang pernah dihantar, termasuklah Nabi Yunus. Tambahan pula, Nabi Yunus bukan dari kalangan mereka. Kaum Ninawa menyembah berhala dan benda. Mereka mempertuhankan tempat dan mereka dikenali sebagai kaum yang bakhil. Disebabkan kecewa dengan penolakan ini, Nabi Yunus meninggalkan mereka untuk berdakwah di tempat lain. Ketika di dalam perjalanan, Nabi Yunus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada mereka. Ini menurut surah Al-Anbiya ayat 88, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa ini dan mendatangkan azab berbentuk gumpalan awan hitam. Walau bagaimanapun, setelah kaum Ninawa melihat kepulan awan ini datang, mereka teringat ajaran Nabi Yunus dan segera bertaubat. Pada waktu ini, Allah Subhanahu wa taala menarik balik azabnya, menyelamatkan seluruh kaum. Ini menurut surah Yunus ayat 98. Maka berlayarlah Nabi Yunus merentasi lautan menaiki sebuah kapal laut bersama penumpang yang lain. Ketika mereka dibadai ombak dan angin kencang, mereka memutuskan untuk mengurangkan beban. Mereka mengadakan cabutan undi dan nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali. Maka terjunlah baginda ke dalam laut. Pada waktu ini, seekor ikan paus besar telah menelan Nabi Yunus seperti yang diriwayatkan di dalam surah As-Saffat ayat 141 sehingga 142. Baginda berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Nabi Yunus menghabiskan masa berdoa dan berzikir sehinggalah dia dimuntahkan ke satu kawasan yang tandus di dalam keadaan tubuh badannya sakit. Ini diriwayatkan di dalam surah As-Saffat ayat 145. Di situ, dia menemui sebuah pokok berbuah tempat dia berteduh. Sementara daun pokok yang terkena kulitnya menyembuhkan tubuh badan Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus sembuh, dia kembali ke kaumnya untuk berdakwah semula. Tapi, dia terkejut setelah melihat kaumnya sudah bertaubat dan mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang diriwayatkan di dalam surah As-Saffat ayat 148. Nabi Yunus dan kaumnya kemudian hidup dengan makmur dan bahagia. 4. Kisah Nabi Sulaiman bercakap dengan semut dan haiwan. Ini ialah kisah Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan untuk bercakap dengan binatang dan juga jin. Ada satu ketika, seperti tafsiran seorang pakar hadis dikenali sebagai Imam Baihaqi, dilihat oleh Nabi Sulaiman dan sahabatnya seekor burung malawati jantan berputar-putar berdekatan dengan seekor burung betina. Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian apa yang mereka bicarakan?" Sahabat Nabi kemudian menjawab, "Wahai Nabi Allah, apa yang mereka bicarakan?" Nabi Sulaiman menjawab, "Burung jantan sedang meminang burung betina sambil dia berkata, 'Jadilah istriku, aku akan binakan rumah di atas loteng Damsyik seperti yang kamu inginkan.'" Di hari yang lain lagi, Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama bala tenteranya. Tiba-tiba, baginda terdengar Raja Semut bersuara, "Wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu di dalam sarang supaya tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya." Ini seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Nam ayat 18 dan 19. Antara kisah yang terkenal ialah bila Nabi Sulaiman memindahkan istana Permaisuri Balqis. Ketika Permaisuri Balqis mahu menyerah diri dan di dalam perjalanan ke istana Nabi Sulaiman, baginda telah bertanya kepada pengikutnya seperti di dalam surah An-Nam ayat 38. Tanya baginda, "Siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang yang menyerah diri?" Ifrit menjawab, mengatakan dia mampu untuk melaksanakan permintaan Nabi Sulaiman. Dengan itu, bila Permaisuri Balqis sampai ke istana Nabi Sulaiman, dia dikejutkan dengan kebolehan baginda dan langsung terbuka hati untuk memeluk Islam.
3. Kisah Nabi Muhammad SAW, laba-laba dan juga burung merpati. Kisah yang paling terkenal di dalam senarai ini seperti di dalam hadis riwayat Al-Hafiz Abu Bakar, kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Riwayat Ahmad menceritakan daripada Ibnu Abbad radhiyallahu, Nabi pernah bersabda, ketika baginda dan seorang sahabat bernama Abu Bakar berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy menghantar tentera mereka untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad. Baginda segera bersembunyi di Gua Sur. Akhirnya, kumpulan penjejak kaum Quraisy ini sampai ke mulut Gua Sur, menyangka yang Nabi Muhammad berada di dalam. Tapi sebelum melangkah masuk, mereka perasan sesuatu. Di mulut gua banyak sarang laba-laba. Di situ terdapat sarang burung merpati. Sekali pandang, mereka sudah boleh agak. Tiada siapa yang ada masuk ke situ. Kalau tidak, mesti sarang-sarang ini akan musnah. Dengan itu, mereka meninggalkan kawasan tersebut, menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pada waktu ini, sahabat Abu Bakar bimbang yang kalau orang Quraisy akan berjaya menangkap mereka. Pada waktu ini, Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar seperti yang diriwayatkan di dalam surah At-Taubah ayat 40. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di gua selama 3 hari 3 malam sebelum mereka keluar dari situ dan meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Walaupun begitu, harus saya nyatakan di sini, kisah laba-laba dan burung merpati tafsiran riwayat Ahmad ini menurut ulama hadis Syekh Shuaib Al-Arnaud, ini adalah sebuah hadis daif dan bukannya sebuah hadis yang sahih. 2. Burung gagak dan anak Nabi Adam. Kisah ini berlaku di antara anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang bernama Kabil dan Habil, seperti yang diriwayatkan di dalam surah Maidah ayat 21 sehingga 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan Nabi Adam untuk menyuruh 2 anak lelakinya untuk memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, Kabil dan Habil menyiapkan kambing biri-biri masing-masing. Kambing biri-biri Habil lebih gemuk dan bulunya lebih baik. Ini disebabkan Habil adalah pengembala yang lebih baik berbanding Kabil yang memberikan kambing biri-birinya makan buah-buahan yang sudah busuk. Maka dengan itu, kambing biri-biri Habil yang diterima Allah. Ini membuatkan Kabil iri hati dan berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Maka terjadilah kes pembunuhan pertama di muka bumi bila Kabil membunuh Habil. Kabil termenung di depan mayat Habil yang baru dibunuhnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini Allah mengutuskan burung gagak untuk datang kepada Kabil. Kedua burung ini bergaduh sehingga salah seekor terbunuh. Burung gagak yang masih hidup tadi kemudian mengorek tanah dan menguburkan burung gagak yang telah mati. Kabil yang memerhati mengikut apa yang dibuat oleh burung gagak ini dan mengubur tubuh badan saudaranya. Berdasarkan kes pembunuhan pertama itu, Allah berfirman tentang larangan saling bunuh-membunuh di antara manusia di surah Al-Maidah ayat 32. Itulah kisah burung gagak dan anak-anak Nabi Adam. 1. Kisah burung ababil dan tentera bergajah. Kisah ini diceritakan di dalam surah Al-Fil. Suatu masa dahulu, ada seorang raja yang bernama Abraha. Dia iri hati dan dengki melihat bagaimana Ka'bah tersergam indah. Maka dengan itu, dia membina rumah ibadatnya yang lebih besar untuk menandingi Ka'bah. Walaupun begitu, dia masih tidak puas hati melihat Ka'bah menerima kunjungan daripada ramai orang, berbeza dengan jumlah pengunjung yang diterima di rumah ibadatnya. Rasa iri hati ini membuatkan Raja Abraha berangkat bersama pasukan tentera bergajah untuk meruntuhkan Ka'bah. Sepanjang perjalanan, bala tentera bergajah ini menghancurkan perkampungan dan ia menakutkan seluruh penduduk Mekah. Setelah berarak, akhirnya mereka sampai di luar kota Mekah. Tapi pelik, di atas izin Allah, gajah-gajah ini enggan untuk memasuki kota Mekah. Di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar kumpulan burung ababil yang membawa batu yang dibakar keras dan dilontarkan kepada bala tentera Raja Abraha, membuatkan mereka kecundang sebelum sempat memasuki kota Mekah. Di dalam surah Al-Fil diriwayatkan tentera Raja Abraha ibarat daun-daun kayu yang dimakan ulat.
berlubang-lubang menjadi rosak dan akhirnya rosak seluruh daun tersebut. Ini memaksa Raja Abraha berundur dan di dalam perjalanan pulang, dia meninggal dunia, mengakhiri persengketaan di antara Abraha dan penduduk Makkah pada waktu itu. Kisah burung ababil dan tentera bergajah ini adalah kisah terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Semoga perkongsian ini menarik dan juga bermanfaat. Sekali lagi, selamat berpuasa kepada semua. Pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.